Okey, Assalamualaikum semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam mata pelajaran Jawi pada petang ini. Okey, tajuk petang ini iaitu berkenaan dengan tanda baca yang ingin saya terangkan lagi iaitu tanda koma. Okey, pada petang ini adalah tanda koma. Okey, tengok tanda koma, simbol tanda koma. Macam bentuk 6 kecil. Dalam Jawi, tanda koma, simbol dia berbentuk seperti 6 kecil. Kalau dalam Rumi, dia terbalik. Dalam Rumi dia macam 9 kecil. Jadi awak kena saya harap awak dapat bezakan tanda koma dalam Jawi dan dalam Rumi. Kalau tanda koma dalam Jawi 6 kecil, kalau tanda koma dalam Rumi adalah 9 kecil. Dia terbalik. Dia dulu terbalik. Okey, tengok fungsi yang pertama untuk tanda koma. Fungsi tanda koma. Okey, sebenarnya fungsi tanda koma ni ada 5. Ada 5 fungsi terdapat dalam tanda koma ni. 5 fungsi dalam tanda koma. Okey, yang pertama adalah tanda memisahkan pembilangan dan pengulangan. Yang kedua, tanda memisahkan kata seru di hadapan ayat induk. Yang ketiga, tanda memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan. Okey, yang keempat, tanda memisahkan baris-baris pantun, khususnya baris pertama dan ketiga di dalam pantun 4 kerat. Dan yang kelima, tanda memisahkan baris dalam alamat surat menyurat. Okey, jom kita tengok yang pertama. Okey, yang pertama, fungsi tanda koma yang pertama iaitu tanda memisahkan pembilangan dan pengulangan. Contoh yang pertama tu 1, 2, 3 dan 4. 1, 2, 3 dan 4. Nampak tak? Antara 1 dan 2 itu terdapat tanda koma. Itu adalah tanda untuk memisahkan sesuatu pembilangan. Kalau tak letak koma antara 1 dan 2 tu, kita akan baca secara nyata, tak ada rentak, tak ada intonasi. Jadi itulah fungsi dia, adalah untuk tanda koma ni adalah fungsi dia adalah memisahkan pembilangan untuk jadikan intonasi yang betul. Okey, nombor 2, nama kawan saya Abu, Ali, Ahmad dan Hasan. Nombor 3, Rostam gemar membaca buku cerita, novel, cerpen dan majalah. Nampak tak? Dia ada intonasi dia. Okey, yang seterusnya 1.2 iaitu fungsi tanda koma yang kedua, tanda memisahkan kata seru di hadapan ayat induk. Okey, kata seru. Kata seru tu seperti wah, oh, cis, amboi, itu semua adalah kata seru. Dan dalam ayat seru ini juga terdapat tanda koma dan juga tanda seru. Okey, kita tengok kepada tanda koma. Kita fokus kepada tanda koma. Okey, kita tengok contoh situ, contoh. Okey, yang pertama, wah, besarnya rumah itu. Okey, contoh yang kedua, oh, kamu rupanya. Nombor 3, cis, berani tuan hamba berkata begitu. Nampak tak? Jadi di situ dijadikan selepas kata seru tu kena ada tanda koma untuk dibaca dengan intonasi yang betul. Okey, seterusnya 1.3, tanda memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan. Memisahkan unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan. Contohnya macam ni. Nombor 1, buah-buahan tempatan ialah duku, rambutan, durian, langsat dan sebagainya. Buah-buahan tempatan ialah duku, rambutan, durian, langsat dan sebagainya. Okey, nombor 2, antara permainan tradisional ialah gasing, wow, batu seremban dan lain-lain lagi. Itu semua adalah unsur-unsur kata dan frasa yang berurutan. Jadi antara perkataan yang perlu diletakkan tanda koma, kita kena letakkan tanda koma untuk kita baca dengan intonasi yang betul. Okey, jom kita tengok yang seterusnya. 1.4 iaitu tanda memisahkan baris-baris pantun, khususnya baris pertama dan ketiga di dalam pantun 4 kerat. Contoh yang pertama, pisang emas dibawa belayar, masak sebiji di atas peti, hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Biasa awak akan jumpa dalam pantun di hujung rangkap pertama, kedua, ketiga tu terdapat tanda koma.
Jadi tanda koma ini terdapat juga dalam rangkap pantun. Dan di akhir rangkap terakhir tu kenalah letak tanda nokta. Okey, tengok yang kedua. Yang kedua, sorong papan tarik papan, buah keranji dalam perahu. Suruh makan, dia makan. Suruh mengaji, dia tak mahu. Nampak tak? Di situ di hujung setiap rangkap tu ada tanda koma. Okey, yang kelima, 1.5 yang terakhir iaitu fungsi tanda koma ini juga terdapat tanda memisahkan baris dalam alamat surat. Biasa kita buat surat kan. Perasan tak kita akan letak tanda koma. Contoh dia kat situ, guru besar, tanda koma. Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang, tanda koma. 71050 Teluk Kemang, tanda koma. Port Dickson, titik. Jadi tanda koma ini juga terdapat dalam baris dalam alamat surat menyurat. Okey, itu saja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi ya.